Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatin Hanaini binti Razali, mewakili Kumpulan 1 akan membentangkan laporan kami yang bertajuk Kesesuaian Pemikiran Falsafah Ibn Sina dalam Pendidikan pada Masa Kini. Yang pertama, pengenalan. Seperti yang kita semua tahu, Ibn Sina merupakan salah satu ilmuwan Islam yang telah banyak menyumbang dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dan beliau juga mempunyai keahlian dalam pelbagai bidang, termasuklah bidang agama, falsafah, perubatan, psikologi dan juga bidang pendidikan. Pemikiran Ibn Sina tidak hanya memberikan pengaruh kepada peradaban umat Islam, malah ianya telah menyumbang kepada perkembangan ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Ibn Sina telah mengutarakan pemikirannya tentang permasalahan pendidikan di dalam karya-karyanya, dan antara salah satu teras pendidikannya adalah mengenai pendidikan Islam. Oleh itu, penulisan kali ini akan membincangkan sama ada pemikiran falsafah Ibn Sina dalam pendidikan masih lagi relevan untuk digunakan pada masa kini. Sekian dari saya. Seterusnya, latar belakang. Nama sebenar Ibn Sina ataupun nama panjang Ibn Sina adalah Abu Ali Husin Ibnu Abdullah, dikenali sebagai intelektual Muslim yang mendapat banyak gelaran. Ibn Sina lahir pada 370 Hijrah bersamaan dengan 980 Masihi. Ayah Ibn Sina ataupun namanya Abdullah adalah merupakan seorang sarjana terhormat Ismaili. Pada saat kelahirannya, ayahnya adalah merupakan seorang gubernur di pemukiman Nuh Ibnu Mansur. Ayahnya telah berkahwin dengan seorang wanita yang bernama Satara dan mendapat 3 orang anak, iaitu Ali, Husin dan Muhammad. Ibn Sina sejak kecil lagi kecerdasan mindanya telah dilihat apabila Ibn Sina berjaya menghafal ayat Al-Quran dengan lengkap sepenuhnya. Ketika berusia 18 tahun, beliau juga telah selesai mempelajari ilmu seperti ilmu sastra, bahasa Arab, semantik, ilmu ukur dan juga ilmu perubatan. Pada umur 18 tahun juga, Ibn Sina terlibat dalam urusan negara. Beliau telah berpotensi menjadi seorang pendidik dan juga menjadi seorang pengarah dalam pelbagai bidang seperti muzik, perubatan dan falsafah. Disebabkan beliau telah mempunyai banyak ilmu pengetahuan, beliau telah digelar oleh orang barat sebagai Avicenna ataupun Aristotle baru. Di samping itu, Ibn Sina juga mendalami ilmu perubatan dan mempraktikkannya sendiri. Sebagai contoh, beliau telah dipanggil oleh seorang sultan untuk merawat seorang sultan yang telah lama sakit. Sultan tersebut bernama Nuh bin Mansur, yang telah sekian lama sakit dan telah mendapat rawatan daripada pelbagai rahib, tetapi tidak berjaya disembuh. Tapi dengan bantuan Ibn Sina, sultan tersebut telah sembuh seperti sedia kala. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Pemikiran falsafah pendidikan Ibn Sina. Terdapat 4 konsep pemikiran falsafah Ibn Sina dalam bidang pendidikan, iaitu konsep tujuan pendidikan, konsep kaedah pembelajaran, kaedah demonstrasi dan konsep pendidik. Yang pertama adalah konsep tujuan pendidikan. Ibn Sina pernah menyatakan bahawa tujuan pendidikan adalah sebagai penentu haluan proses pendidikan, perangsang terhadap proses pendidikan dan menjadi alasan pertama untuk memulakan proses pendidikan. Tujuan pendidikan perlu fokus kepada pengembangan fizikal, intelektual dan akhlak supaya pelajar dapat berkembang dengan sempurna. Aspek budi pekerti dan jasmani diperkenalkan dalam tujuan pendidikan supaya pelajar dapat memiliki akhlak yang baik serta mendorong pelajar mencapai kecerdasan otak dan fizikal yang baik melalui aktiviti jasmani. Dapat disimpulkan bahawa Ibn Sina sangat menitik beratkan perkembangan pelajar secara seimbang, tidak hanya menumpu pada aspek pengetahuan, malah pada aspek budi pekerti dan jasmani juga. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang konsep pembelajaran. Terdapat 4 kaedah yang telah digunakan
supaya dapat mencapai objektif pembelajaran menurut Ibnu Sina, iaitu yang pertama talaki, yang kedua demonstrasi, yang ketiga keteladanan dan yang keempat diskusi perhargaan dan hukuman. Talaki. Talaki ialah cara mempelajari Al-Quran, iaitu dengan memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada pelajar secara berperingkat. Demonstrasi. Demonstrasi sama seperti cara belajar di sekolah, di mana guru menulis di hadapan dan diikuti oleh para pelajar. Keteladanan, iaitu cara mempelajari akhlak. Hal ini kerana seseorang lebih mudah untuk mengikut sesuatu yang mereka lihat, dengar dan rasa. Yang terakhir adalah konsep pendidikan di mana guru haruslah dapat menjadi teladan kepada pelajar kerana pelajar selalunya mengikuti gurunya sama ada dari segi perbuatan, perkataan dan cara hidupnya. Antara sifat-sifat yang perlu ada pada seorang guru ialah kuat agamanya, memiliki akal yang cergas, akhlak yang baik, memahami, ikhlas, berwibawa, berwawasan, bertutur kata yang baik, cerdik, berketerampilan dan menarik. Berdasarkan isi di atas, jelaslah bahawa guru yang ideal pada pandangan Ibnu Sina tidak hanya memiliki ilmu yang luas tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Kesesuaian pemikiran pendidikan Ibnu Sina pada masa kini. Pemikiran Ibnu Sina memiliki kesesuaian dengan pelaksanaan pendidikan Islam pada masa kini. Untuk memastikan dapat sesuai dengan tujuan pendidikan, maka perlu menetapkan kurikulum sebagai teras yang wajib pada setiap peringkat dengan mewujudkan mata pelajar. Pendidikan agama harus bermula dari peringkat kanak-kanak melalui pendidikan informal ataupun formal. Dengan itu, pihak kerajaan telah berusaha menerapkan pendidikan yang berunsurkan nilai-nilai murni dan pembinaan akhlak yang berterusan. Kurikulum dikategorikan kepada 4 teras, iaitu teras sikap kerohanian, teras sikap sosial, teras pengetahuan dan teras keterampilan. Melalui tujuan pendidikan juga dapat memberi peluang untuk para pelajar mengembangkan diri sesuai dengan minat dan potensi mengikut kemahiran dalam bidang-bidang tertentu. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang inovasi Ibnu Sina diselarikan dengan keperluan, potensi dan minat pelajar. Yang pertama ialah talaki dan yang kedua ialah demonstrasi. Talaki ini berbeza daripada peringkat awal diperkenalkan, di mana kaedah ini melibatkan rakan sebaya yang mempunyai kemampuan untuk membimbing menjadi tutor. Demonstrasi ini seperti guru melakukan ibadat solat dan diperhatikan lalu diikuti perlakuannya oleh pelajar. Pendidik atau guru memainkan peranan yang sangat penting dalam merangka segala kegiatan atau aktiviti yang terdapat di dalam proses pembelajaran. Menurut Idris Zakaria tahun 2000, guru merupakan ejen yang penting dalam mempengaruhi kemajuan para pelajarnya. Hingga kini, tanpa kehadiran guru, tujuan dan kaedah pembelajaran yang dirangka dengan sangat cemerlang sekalipun tidak akan mampu dilaksanakan. Dengan berkesan, Ibnu Sina berpendapat bahawa seorang guru yang cekap perlu mempunyai ciri-ciri seperti mempunyai akal yang cerdas, beragama, mengetahui cara untuk mengajar akhlak kepada pelajar-pelajarnya, cekap dalam mendidik anak, mengambil tanggungjawab yang diberikan dengan sangat serius, bersifat tenang dan sopan santun.
Peranan pendidik dalam memberikan teladan sangat besar. Segala perbuatan yang dilakukan oleh seorang pendidik akan menjadi suatu role model kepada pelajar-pelajarnya. Oleh itu, tugas pendidik tidak hanya berhenti selepas menyampaikan sesuatu ilmu, malah menjadi satu contoh kepada pelajarnya. Contoh teladan yang baik yang diberikan oleh pendidik memberikan kemudahan dalam mempraktikkan ilmu yang dipelajarinya sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Perkara yang paling mudah untuk diperhatikan oleh pendidik ialah keteladanan dalam segi akhlak dan menjalankan amalan ibadah. Taklid Hanhah Mudin dan Saputra 2018. Berdasarkan Abu Din Nata 2017, istilah Al-Muwaddib dibincangkan melalui hadis bahawa Tuhanku telah mendidikku memperbaiki akhlakku, maka perbaguskanlah didikan akhlakku ini. Berdasarkan hadis di atas, di dalam Rizqah 2016, Al-Muwaddib bermaksud sebagai seseorang yang mempunyai kesopanan akhlak yang terpuji, seseorang yang berilmu dan memiliki ketinggian moral, daya dorong untuk membentuk masyarakat yang cemerlang. Rizqah 2016. Mengikut sejarah, istilah al digunakan untuk jabatan guru yang mengajar calon raja dan atau putera mahkota di istana raja. Berhubung dengan itu, jika dilihat pada pandangan Ibn Sina dan Abu Din Nata, kedua-duanya melihat potret guru lebih menekankan kepada unsur kebolehan atau kecekapan dalam mengajar. Di samping mempunyai kepribadian yang baik dengan unsur-unsur yang baik tersebut, seorang guru akan dapat memberi ilmu pengetahuan kepada anak didiknya yang berbagai pengetahuan dan akhlak dalam membina mental pelajar yang kuat. Dari penjelasan di atas disimpulkan bahawa gambaran guru yang diinginkan oleh Ibn Sina adalah guru yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kepribadian yang baik. Maidar Darwish 2013. Jadi, gambaran guru yang dikemukakan oleh Ibn Sina nampaknya masih sangat relevan dengan potret guru yang diinginkan oleh pada masa kini, iaitu guru yang berpengetahuan dan kepribadian yang baik. Maidar Darwish 2013. Oleh sebab itu, dapat dinyatakan bahawa Ibn Sina adalah merupakan tokoh falsafah yang mempunyai pemikiran yang sangat besar sumbangan dan jasanya dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di dalam bidang pendidikan Islam. Meskipun Ibn Sina tidak dilahirkan di dalam dunia moden zaman kini, namun idea pemikirannya masih boleh digunakan daripada
dahulu sehingga sekarang. Kesimpulan, nama sebenar Ibn Sina yang juga dikenali sebagai Avicenna ialah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Beliau diberi gelaran Asy'aris yang menunjukkan bahawa beliau memiliki tahap intelektual yang tinggi. Hal ini kerana selain daripada pekerjaan sebagai seorang guru, tokoh falsafah, doktor, Ibn Sina juga dikenali sebagai penulis yang produktif. Hal ini dibuktikan daripada hasil karyanya semasa hidup, iaitu beliau telah menghasilkan sebanyak 267 karya dan antara karya Ibn Sina yang sangat terkenal adalah Al-Qanun fi Al-Tiq, Al-Shifa iaitu penyambung, Al-Najah iaitu penyelamat dan Al-Isyarah wa Al-Tanbihah iaitu isyarat dan peringatan. Ibn Sina memiliki 3 konsep pemikiran dalam pendidikan meliputi tujuan pendidikan, kaedah dan pandangan tentang pendidik. Secara rumusan, Ibn Sina mengklasifikasikan tujuan pendidikan dilihat daripada aspek jasmani, akhlak dan keterampilan. Tambahan lagi, terdapat beberapa kaedah pembelajaran dalam konsep pendidikan Ibn Sina. Di antaranya adalah kaedah talqin, demonstrasi, keteladanan dan guru seharusnya menjadi teladan bagi pelajar. Walaupun pemikiran Ibn Sina berkenaan sistem pendidikan tidak terjadi pada masa moden, namun pemikirannya masih relevan untuk digunakan dalam kehidupan masa kini. Beberapa pemikiran Ibn Sina tentang pendidikan telah mendapat perhatian dan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pendidikan kerana konsep pendidikan yang disampaikan Ibn Sina sejajar dengan nilai-nilai ajaran agama Islam yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, dengan penggunaan pemikiran Ibn Sina dalam pendidikan pada masa kini, diharapkan sistem pendidikan semakin berkembang dan dapat mencapai objektif pendidikan nasional.